berlatih. Kilas. Kilas kanan Uji. Kilas kanan. Duduk atas kaki tu. Pelipat. Dah lepas. Pelipat. Kilas kayu. Kilas kanan. Alah, rugi tak dapat buat momen tu lah. Itu dia punya gerak tadi. Itu yang saya belajar daripada namanya Abang Din Ayam. Abang Din Ayam. Saya buat dengan Abang Razi. Lepas jawab. So di situ tu yang kita tahu mana kita punya sendi nak bergerak, mana kita punya kaki nak bergerak, mana kita punya pinggang nak bergerak. Dan tadi kita saya kepala, mana pinggang? Itu buah apa tu, buah tonggeng. Mana lipat? Itu buah lontar. Sampai orang kita ke atas kita boleh turun kita sekat kepala orang tu. Kita turun, luncurkan badan kita ke bawah. Pak, tengok macam mana dia jawab. Pak, kalau dia kata kita turun, kita perak kaki dia. Pegang masuk kat belipat, tindih kat belipat situ. So apa jawapan dia? Itu yang dalam MMA tu. Tapi MMA dia tak boleh banyak perkara tak boleh buat. Tapi tak apalah. Tapi kita ada barang tu, bukan tak ada. Okay, so itu latihan. Bila kita latih banyak ni, memang saya banyak latih ni lah dekat Batu Kurau. Tu Cikgu Noah panggil saya masuk kelas latih bel. Dia tahu saya guna ahli Batu Kurau. Dia panggil saya masuk kelas ni, kelas buku hitam. Lepas tu kita juga masuk kelas buku hitam. Penjelasan tentang apa dia. Tadi kita berlatih kaedah dalam tapak 4. So apa pandangan Oyung? Apa yang sukar untuk dilakukan atau apa yang telah dapat diatasi hari ini? Tak, ini bukan pandangan yang saya tanya permainan di antara macam mana kita nak kata kita nak tahu gerak rasa yang mana kita nak. Ketika tu kita perlu main hujung pangkal ruas. Dan kalau kata macam saya bermain dengan Cikgu Luzi, so dia akan menjadi orang kata corak yang sama. So kita nak tahu mana kata gerak yang mana kata latihan tu memang perlu untuk kita mendapatkan kata aras kepelbagaian. Kepelbagaian. Okey, yang pertama, bila dikatakan kepelbagaian tu akan lahir apabila kita berlatih kaedah kuncian pada awalnya. Itu sebabnya bila kita belajar tapak 4, di antara dua, kita belajar dalam tu kaedah ataupun kita belajar dalam tu bagaimana keluar. So bila keluar tak jadi kunci. Kunci ni tak jadi bila keluar. Bila kita kat dalam kaedah kuncian tu baru kita tahu, okey, ini kunci hujung, ini kunci ruas, ini kunci pangkal. Jadi bila kaedah kunci hujung, ruas dan pangkal tu, bila kita bermain kita dah tahu dah. Kita ambil ni tengok macam mana. Kalau kita bagi kunci hujung itu dia bergerak tak? Dia bawa kita ke ruas tak? Atau dia bawa kita ke pangkal tak? Ada setengahnya ruas dengan pangkal ni dia akan hampir sama. Jadi kita nak faham ruang itu. Jadi bila kita dah bermain, ruang itu mana? Contohnya kita ambil hujung. Bila kita ambil hujung, biasa meranting memang akan ambil hujung. Tapi bila kita hujung tindih, dia akan masuk ruas. Jadi bila masuk ruas tu, adakah kita akan bawa ke pangkal? Itu sebabnya bila kita tengok orang main, dia akan sebab pergi kat tengkuk, pergi kat tengkuk. Sebab dia akan masuk kepada hujung. Dia akan masuk kepada pangkal. Tapi dalam permainan tu mesti dengan ruas dulu. Sebab bila kata hujung mesti keluar. Bila kata hujung mesti keluar. Tapi bila kita ambil ruas, tengok. Kita bila menyambut, biasanya bila kita menyambut dalam silat dia akan ambil hujung. Dia akan ambil ruas. Tapi kalau Imam Mansur dia memang dia suka ambil hujung. Sebab dia akan bawa orang, mesti orang bila dia ambil hujung orang yang kedua tu yang kita akan bawa ke ruas. So bila ruas tu automatically pangkal. Itu sebabnya ruas dengan pangkal ni memang terlalu sukar kita nak bezakan. Itu atas kemahiran. Contohnya tadi bila kita main, kenapa bila kita berada di pangkal kita tak ambil balik hujung? Bila kita berada di ruas, kenapa kita tak? Di situ tu kita punya itu kebakaran. Bila kita berada di ruas, pangkal tu hujung yang kita nak keluar.
Tapi kita keluar masih mengikat. Itu sebabnya kita ikat dia dengan kaedah tangan kita tu. Kita ikat tangan tu. Itu sebabnya dalam latihan kita dengan senjata tu, melatih tangan kita ni supaya hidup. Supaya hidup, macam mana pun kita nampak senjata tu, tangan kita melekat kat tangan dia. Tangan kita masih berada dekat dia, tangan kita masih menyentuh dia. Sebab sentuhan itulah deria yang kita nak. Kita nak rasa datangnya senjata tu. So dalam permainan ini, apa yang Imam Mansur kata, mesti kena selalu main. Sebab kita sesama kita memang akan ada kesamaan. Nak sedap memang kita kena, itu yang ketika dulu tunggu kenduri lah. Nak pecah regu tu. Ataupun kita pergi tengok mana ada orang-orang ada festival sedap pulut ke apa ke. Masa tu kita tahu apakah kita punya permainan tu cukup. Macam saya, masa tu bila saya nak bermain masa di tahun 95 tu, cikgu dua kata, jangan. Jadi saya tak main. Saya rasa yakin untuk main, tapi cikgu dua kata jangan. Tapi pada tahun 2006, saya nak bermain dengan guru di antara guru tua, guru yang hebat di seluruh Terengganu. Saya kata, cikgu nak boleh tak saya main dengan guru ni? Dia kata, okey, main. Maknanya dia dah yakin dengan saya punya kemahiran tu. Jadi di situ itulah kita dari masa ke semasa kita kena latih supaya kemahiran kita tu tak hilang. Itu sebabnya saya risau ISSGF4 punya master ni, kalau kita tak latih, memanglah kita rasa tahu. Tahu dengan faham dah beza. Faham dengan mahir pun dah beza. Mahir dengan orang kata apa, pro tu lagilah beza. So biar kita ada semua barang tu dan bersedia untuk orang kata apa, menjawab persoalan. Sebab silat ni yang utamanya bila menjadi guru ni ataupun master ni, mesti bolehlah kita jawab soalan. Okey. Tapi memang kalau macam pecah regu tu, macam setengah tempat tu dia main, contoh dia tangkap, dia terus unjun je. Dia kuat main unjun. Tak apa. Itu sebabnya kita ada kedu. Ya. Maksudnya macam kita main tak begitu. Bila kita jumpa mungkin kita terkejut sekejap. Itu sebabnya dalam kita punya latihan tu kita kena buat semua. Kita kena test je kawan kita supaya dapat rasa. Itu sebabnya kita kena main. Saya kata okey, ni sebab kita nak baru warm up ni. Dia orang main ganas. Sampai kita boleh main secara, bukan katalah ganas, tetapi kita boleh potong orang yang main begitu. Sebenarnya dia tak akan jadi ganas bila dia kena potong. Bila dia tak dipotong tu yang dia jadi ganas. Yes. Dia orang tu tak tahu nak buat apa, tak tahu reaksi apa yang perlu dia buat. Itu yang dia nampak jadi ganas. Tapi kalau dia potong, azan. Okey. Kita ni adalah kaedah senjata. So apabila kita boleh berhadapan dengan senjata tanpa kita rasa benda tu kena kat kita, itulah kemahiran kita akan meningkat. So kalau kita setakat tangan kosong kita main, macam mana mahir pun belum mahir lagi. Sebabnya saya macam black belt ni, kita nak latih senjata. Kita kena latih senjata. Sebab bila kita rasa kita mahir, kemahiran terbentuk apabila kita boleh meletakkan sesuatu di tangan kita tanpa jatuh. Ataupun kita tak boleh dilukai, kerana kalau kita boleh dilukai, maka kemahiran kita menggunakan senjata tu tak sampai lagi kepada ujung. Itu sebabnya macam kata guru-guru ataupun pendekar-pendekar dulu, bila dia pegang senjata tu, itu yang Taming Sari kata pada Hang Tuah, kalau beginilah pendekar Melayu menari, maka tidak bisa orang menikamnya dari depan, belakang ataupun kiri dan kanan. Maksudnya apa? Maksudnya dia nampak gerak itu kemahiran tu. Tapi engkau menari dengan senjata, bukan engkau menari tangan kosong. So menarinya dia buat bunga je lah, dia bergerak tu. Itu sebabnya silat Cimandi dia mesti ada depan, belakang, kiri, kanan tu. Sebab dia melengkapi pengetahuan. Macam kita tu kan, kita buat bunga tu pusing, tapi diorang dengan jurus, kita dengan bunga. Kita kaedah bunga kita tu mesti ada 360 darjah. Itu sebabnya fahaman orang Melayu tradisi Semenanjung ni, fahaman kemahiran ilmu perang itu daripada kaedah yang dikatakan dikeluarkan bunga tadi. Ilmu perang, tetapi bila kita balik kepada gelanggang, bangsal, apa yang nak kita latih ilmu perang tu? Secara kemahiran yang kita akan tingkatkan daripada A sampai Z. Itu yang kata ada bunga. So dari bunga terbit jurus, daripada jurus terbit belebat, daripada belebat naik tapak faham. Faham masuk kepada buah pukul. Buah pukul dah kita masuk kepada tapak 4.
Dalam tapak 4 tu kemahiran kita melangkah, kemahiran kita ruang, kemahiran kita mengenal pasti yang dikatakan gelombang 12 tadi. Daripada tapak 1 kepada tapak 2, daripada tapak 1 kepada tapak 2, kepada tapak jalak, kepada tapak 3, kepada tapak 4 dan kepada tapak bulat. Itu dia kata gelombang 12. Maknanya 1 campur 2, 3, 3 campur 2, 3 campur 3, 6, 6 campur 4, 10 dan gelombang 12 tadi melengkapkan. Tapak lilit, lilit ada ujung dan undur dan maju. Itu dia kata 2. Itu 12. So daripada situ dah pengetahuan yang kita nak mahir, dikatakan gerak, garik dan diam. Gerak, garik dan diam. So Cikgu Nur kata bila kita melangkah mesti balik kosong. Daripada 1 kepada kosong, kepada kosong kepada 1, kepada 1 kepada kosong. Jadi kemahiran itu itulah yang macam kita bermain tu. Bila kita dah bermain, bergerak banyak tadi tu, kan tapak kita tak tahu mana kita pakai, kita rumah kita tak tahu mana kita duduk, kan? Balik kosong. Kan? Bila kita balik kosong kita ada lagi apa? Kita ada lagi kita ada kata 8 mata angin tadi. Bila kita balik kosong, kita ada balik 8. Kalau kita duduk 1 kita tinggal 7. Bila kita balik kosong, kita ada 8 balik. Bila kita balik kosong, kita ada 8 balik. So itulah ruang-ruang yang kita nak kena faham. Itu sebabnya kefahaman pada tapak, kefahaman pada langkah, kefahaman pada kuda-kuda. So bila kita gabungkan pengetahuan itu, itu dah kata macam mana dengan senjata. Bayangkan dulu kalau perang, mana ada satu ruang pun semuanya penuh dengan senjata. Tangan kanan ada, tangan kiri ada, dekat pinggang ada, dekat kaki ada. So memang kemahiran pendekar Melayu adalah senjata. Bukannya tangan kosong. Tangan kosong ni, tangan kosong kita ni ataupun menggunakan kaedah tanpa senjata ini sebagai pengetahuan dasar atas adanya undang-undang. Bila undang-undang kita tak boleh nak bawa senjata. So macam mana kalau kita diuji dengan kaedah-kaedah pertempuran yang lain? Kita tak ada senjata, orang lain ada senjata. Kita tak ada senjata, orang lain ada senjata. Kita tak ada senjata, orang lain tak ada senjata. So itu yang kita kena setiap masa develop supaya kemahiran tu tak hilang. Tapi alhamdulillah pada silat kita ada satu warisan iaitu bunga silat tu, dan bunga silat tu yang kekal terus. Okay. Alright. Itu je kita nak kena berlatih, faham kan? 1 jam, 1 jam setengah. Dah. Kan dia lama kan datang latihan tu sampai 4 jam. Ada skip sana? Ada. Jangan kita dalam otak berlatih 2 jam, berlatih sampai 3 jam tu baru berlatih. Tak. Kalau kita sejam tu, kalau boleh, pada saya kalau ikut boleh ikut saya sejam dengan apa yang saya nak buat, kalau boleh tahan sejam tu, kita nyebat lah.